Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, iaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riak dan enggan memberikan bantuan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mendustakan agama? Ad-din bermaksud hari pembalasan, hari kembalinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hari pahala. Fadzalika alladhi yad'ul yatim, iaitu orang yang mengherdik anak yatim, yang menindas anak yatim, yang menzalimi haknya anak yatim, yang tidak beri makan pada anak yatim, yang tidak berbuat baik kepada anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Surah Al-Fajr ayat 17 hingga 18. Itu orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk memenuhi keperluan kehidupan dia. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ayat ini, menyebutkan tentang maksudnya ialah orang munafik. Orang munafik yang semayang, solat waktu terang. Waktu terang orang nampak dia semayang. Tapi waktu orang tak nampak, dia melakukan sebaliknya. Waktu Allah SWT berfirman, wailul lil musallin, orang yang solat, yang termasuk dalam ahli solat, beritizam dalam melaksanakannya, lalu mereka pun lalai dalamnya. An salatihim sahun, lalai terhadapnya, baik dalam melaksanakannya secara keseluruhan, bagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maupun dalam melaksanakannya di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga dia melaksanakan di luar waktu. Ambil mudah tentang waktu salat. Waktu salat sebagai bagian-bagian, pukul berapa, ujung-ujung baru nak semayang. Ujung-ujung baru nak menunaikan salat. Termasuk juga dalam kategori ini, sebagaimana yang diberi pendapat oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana yang telah dikatakan oleh Mas'ud dan Abu Ad-Duha Atha bin Dinar rahimahullah berkata, segala puji hanya milik Allah yang berfirman, lalai terhadap solatnya. An salatihim. Dan tidak mengatakan fi salatihim, lalai di dalam solatnya. Lalai terhadap solatnya. Maknanya mencakupi keseluruhan yang berkaitan dengan solat. Tentang waktu solat, tentang tata cara solat, kualiti solat,
ikhlas dalam solat. Boleh juga lalai dalam hal waktu pelaksanaannya. Dengan menunda pelaksanaannya di waktu yang paling akhir. Secara terus menerus atau di kebanyakan waktu. Ini kita kena jagalah waktu solat kita. Kan, tengok sentiasa perhatikan waktu solat. Jangan termasuk dalam kategori orang ni. Alladzina hum an salatin sahun. Kerana apa? Kerana Allah SWT menjanjikan fawail, celakalah. Ataupun neraka wail, celakalah bagi orang yang solat. Tapi solat lalai terhadap solatnya. Lalai juga dalam pelaksanaannya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diperintahkan. Jadi kita kena mengaji. Ambillah masa untuk mengaji kitab-kitab tertentu biar khatam berkaitan dengan solat. Kat kampung-kampung kita mengaji kitab Munyatul Musalli. Tata cara solat. Ambillah kitab-kitab mengaji dengan beradab dengan tok guru. Bagaimanakah cara solat yang betul supaya kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang lalai sahun dalam solatnya. Bisa juga, boleh jadi juga lalai dalam kekhusyukan di saat melaksanakannya dan mentadaburi makna-maknanya. Ini level yang lebih tinggi lagi. Mana kita khusyuk dalam solat. Sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu dalam solat kita. Sentiasa mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita masuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan setiap tutur kata kita, setiap kataan yang kita sebutkan dalam solat itu kita perhatikan maknanya, mentadabbur ayat-ayat, mentadabbur makna-maknanya. Lafaz di atas mencakupi hal itu semua. Setiap orang yang memiliki salah satu dari sifat-sifat di atas, maka dia mendapat kebahagiaan dari ayat tersebut. Sedangkan orang yang memiliki semua sifat di atas, maka telah sempurna baginya, sempurna bahagiannya, dan sempurna pula kemunafikan amali bagi seseorang itu. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah cara solatnya orang munafik. Itu adalah cara solatnya orang munafik. Itu adalah cara solatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari tenggelam. Lalu apabila matahari itu telah berada di antara dua tanduk syaitan, dia berdiri dan mematuk-matuk 4 kali tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam solatnya, kecuali sedikit saja. Tunggu nak habis waktu solat. Solat. Sat dulu, sat. Tangguhkan. Ni sibuk ni kerja. Ni sibuk ni main game. Ni sibuk ni ada hal. Ni sibuk ni di bendang. Ni sibuk ni dekat pejabat. Ni sibuk. Menunda-nunda solat sehingga hujung waktu. Moga-moga Allah SWT memberkati kita insya-Allah. Itu adalah akhir waktu solat asar yang merupakan solat al-wusta sebagaimana yang disebutkan oleh Nas. Sampai akhir waktunya, dan itu adalah waktu pemakruhan solat. Lalu dia berdiri melaksanakannya dan mematuk-matuk seperti burung gagak. Dia tidak tamak ninah. Jaga tamak ninah kita. Tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Kerana itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanpa berzikir kepada Allah dalam solatnya kecuali sedikit saja. Boleh jadi dia melaksanakan solat itu hanya sekadar untuk riak, tunjuk di hadapan orang, membuktikan kepada orang, aku dah solat. Bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan terlihat bagaimana orang dahulu, para sahabat radhiyallahu ajma'in, menjaga kualiti solat mereka. Tak cukup dengan yang solat fardu, tambah dengan solat sunat. Menunjukkan bahawa mereka benar-benar mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika demikian, dia tidak melaksanakan solat sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sadaqallahu azim. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu dia nak menipu Allah Ta'ala. Tapi Allah dah menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lalu melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud riak, nak menunjuk di hadapan manusia. Tidak mengingat Allah Subhanahu Taala kecuali hanya sedikit saja. Sedangkan di dalam ayat ini Allah Taala berfirman, yura'una, mereka berbuat riak, menunjuk kepada manusia. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat sum'ah kepada orang dengan amal perbuatannya, maknanya dia menceritakan kepada orang amal perbuatannya, nescaya Allah Taala akan membuat para makhluknya mendengarnya, lalu dia merendahkannya dan menghinakannya. Jadi kita ada amal-amalan, tak payah nak tunjuk ke orang, tak payah nak cerita ke orang. Cukup untuk diri kita sendiri, dengan Allah Taala dah tahu cukup. Kan? Kita nak sedekah, satu hari Nabi SAW kata, sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Begitu, Masya Allah, amalan yang kita tak mau tunjuk-tunjuk ke orang. Takut-takut Allah SWT tidak menerima amalan kita dengan sebab kita sum'ah ataupun riak. Menunda pelaksanaan solat di luar waktunya bisa dimungkinkan meninggalkannya secara keseluruhan atau melaksanakannya di luar solat. Lebih malang lagi kalau orang tu tinggalkan solat tu. Allahu Akbar. Kan? Sekarang ni ramai orang yang tak ambil berat tentang solat. Tinggalkan solat terus. Kan? Tak merasakan ibadah solat itu merupakan satu tanda dia sebagai hamba Allah SWT yang bagi dia rezeki setiap hari, yang bagi dia sihat setiap hari, yang bagi dia nikmat setiap hari, yang bagi dia macam-macam setiap hari. Hari-hari Allah SWT tidak putus-putus memberikan rahmat kepada kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni sentiasa lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT pelihara kita. Firman Allah Taala, dan enggan memberikan bantuan. Wa yamna'una al-ma'un, tidak mahu memberi bantuan. Baik perbuatan yang dalam ibadah kepada Rabb mereka, juga tidak berbuat baik kepada makhluknya. Kepada Allah pun tak buat baik, kepada makhluk pun tak buat baik juga. Sampai pun dengan sekadar memberi pinjaman sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Nak bagi pinjam pun, bagi bantuan pinjaman pun tak mau juga. Begitulah sifat manusia. Orang-orang seperti itu lebih terpelit dalam menunaikan zakat dan ibadah-ibadah kurban yang lainnya. Nak bagi pinjam barang sendiri pun tak mau. Apatah lagi memberi terus zakat ataupun memberi terus korban. Wa yamna'una al-ma'un ni maknanya menahan dirinya daripada memberi bantuan. Kata teruknya dia ni, nak bagi pinjam pun susah. Bukan bagi terus, bagi pinjam pun susah. Apatah lagi nak bagi terus harta dia, zakat dia, korban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Mujahid rahimahullah kata, Ali radhiyallahu anhu berkata, al-ma'un adalah bantuan zakat. Al-ma'un bantuan adalah zakat. Demikian halnya yang telah diriwayatkan oleh As-Suddi rahimahullah dari Abu Saleh, dari Ali radhiyallahu anhu, demikian halnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari banyak jalan. Pendapat itulah yang dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan Mujahid rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika dia melaksanakan solat, dia berbuat riak. Jika dia luput melaksanakan solat, dia tidak menyesalinya. Jika dia pun menolak untuk menunaikan zakat hartanya. Di dalam lafaz lain disebutkan sedekah hartanya. Ini tafsiran Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam surah Ma'un ni. Sifat orang ni, bila dia salat, dia riak. Bila dia tertinggal solat, dia tak menyesal. Bila diminta untuk memberi zakat hartanya, dia tidak menunaikan. Jadi janganlah kita ni tergolong dalam kelompok orang yang seperti yang diceritakan dalam surah ini. Mereka, Zaid bin Aslam rahimahullah berkata,
mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mempunyai sifat-sifat ini, orang yang tidak benar imannya kepada Allah SWT adalah orang-orang yang munafik. Bila waktu saat tiba, mereka melaksanakannya. Namun dalam hal zakat, mereka menolak untuk menunaikannya. Orang munafik ni memang sifat dia susah nak bagi zakat. Susah nak bagi sedekah. Sayang sangat kat harta, sayang sangat kat dunia. Jadi terdapat beberapa ulama yang memberikan perkhususan. Seperti Yahya bin Al-Jazzar rahimahullah, Ibnu Jarir rahimahullah, dia kata al-ma'un ini, bantuan ini bahan-bahan keperluan asas. Kapak, kuali, timba yang diperlukan. Mungkin orang jiran-jiran yang perlukan. Nak pinjam kapak, zaman dululah bukan. Nak pinjam kuali, nak pinjam timba. Ini barang-barang keperluan ni bila diminta oleh orang yang memerlukan, orang yang ada-ada yang mempunyai sifat al-ma'un ini, dia tak mau bagi pinjam. Itulah sifat dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberi bantuan, memberi kekuatan kepada kita supaya kita tidak tergolong dalam kelompok orang yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'un ini. Kebanyakan ulama sebut Al-Ma'un ini sifat orang yang munafik, yang mengabaikan solat, yang menahan diri daripada melakukan kebaikan, yang menghardik anak-anak yatim, orang miskin, yang tidak membantu anak-anak yatim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk kita beramal insyaAllah.